Baik, kita mulakan Suratul Qasasi, Surah Al-Qasas, mulai daripada ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja, maka telah keluar ia, minha, daripadanya, khaifan, dengan rasa takut. Ya taraqqab, ia mengintai-ngintai. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, najini, selamatkanlah oleh Engkau akan daku, minal qaumi, saya ulang, selamatkanlah oleh Engkau akan daku, minal qaumi, daripada kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Cerita Nabi Musa AS belum habis lagi, yaitu setelah dia menolong orang yang bergaduh, tapi ternyata orang yang ditumbuk itu bukan orang yang bersalah, tapi adalah orang yang baik, tapi bukan daripada kalangan Bani Israel. Dia adalah daripada bangsa Fir'aun atau orang Fir'aun. Jadi yang ditolong sebenarnya adalah orang yang memang jahat, walaupun dia daripada bangsanya, yaitu Bani Israel. Dia rasa menyesal Nabi Musa, dan esok harinya didapati orang yang ditolong semalam, dia bergaduh lagi dan minta tolong. Kali ini Nabi Musa tak tolong, bahkan nak tumbuk dia. Setelah Nabi Musa nak menumbuk tadi, orang yang ditolong semalam kata, hai Musa, kau nak bunuh aku ke? Macam mana kau bunuh orang semalam? Wah, pecah rahsia. Itulah yang Nabi Musa jadi buruan, dan orang-orang Fir'aun tengah mencari Musa untuk dibunuh. Jadi adalah kawan Nabi Musa daripada kalangan orang Fir'aun yang baik dengan Musa dan beriman dengan Musa. Dia bagi tahu Musa, engkau keluar je lah daripada Mesir ni. Orang-orang tengah mencari engkau. Engkau ditangkap, engkau dibunuh. Nabi Musa pun tak adalah fikir panjang. Fa kharaja minha, maka telah keluar ia daripadanya, khaifan, dengan rasa takut, ya taraqqab, ia mengintai kalau ada orang mengikuri lah. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, najini minal qaumiz zalimin, wahai Tuhanku, selamatkanlah oleh Engkau akan daku daripada kaum orang-orang yang zalim, yaitu kaum Fir'aun. Jadi Nabi Musa berdoa sambil dia keluar daripada Mesir, tapi tak tahulah mana nak dituju, asal keluar saja. Macam kita keluar Malaysia ni, asal keluar je, tak kira ke Thailand ke Singapura ke mana, tahu nak dituju. Macam itulah bahasa dia. Baik, sambung lagi ayat yang ke-22. Walamma, dan manakala, tawajjaha, telah menuju ia, tilqa'a, ke arah,
Madian. Qala telah berkata ia, asa mudah-mudahan, Rabbi Tuhanku, an yahdiyani, an bahawa yahdiyani ia memimpin akan daku, sawa as-sabil, ke jalan yang benar. Ini saya terbalikkan dia punya makna. Kalau ikutkan makna sawa tu yang benar, ya. Sabil tu jalan, yang benar jalan. Jadi tak cantik lah kan. Jadi saya terbalikkan ke jalan yang benar, ya. Baik, sama lagi. Walamma. Tak apa, saya tafsirkan dulu. Ayat yang ke-22, ya. Walamma tawajjahatil Madian. Dan manakala telah menuju ia ke arah Madian. Jadi dia tak tahu mana yang nak dituju. Jadi dia lari jelah ataupun keluar jelah daripada Mesir tadi, rupanya menuju ke Madian. Qala telah berkata ia, Nabi Musa, asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku bahawa ia memimpin akan daku ke jalan yang benar atau jalan yang lurus. Ya. Jadi di antara urutan-urutan doa itu, ya, kita juga boleh ambil pengajaran. Pertama, kalau kita, ya, dikejar oleh musuh, ya, kita baca doa yang 21, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, ya. Kalau dikejar di musuh. Kemudian, ya, kalau kita, ya, mengarah kepada sesuatu tempat, maka, ya, bolehlah kita, ya, mengucapkan asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, ya. Mudah-mudahan Tuhanku bahawa ia memimpin akan daku ke jalan yang benar atau jalan yang lurus. Begitu, sama lagi ayat seterusnya. Walamma, dan manakala. Dan manakala waroda telah sampai ia, ma'a Madian, ma'a mata air, Madian. Wajada telah ia dapati, alaihi atasnya, ummatan satu umat, minan nas daripada manusia, yaskuna mereka mengambil air, wawajada dan telah ia dapati, min daripada, dunihim selain mereka, imro'ataini dua orang perempuan, tazudani ia berdua
ia berdua hampa. Dalam braket mendapatkan air. Ia berdua hampa braket mendapatkan air. Qala telah berkata ia. Ma, apakah? Khod bukuma, maksud engkau berdua. Apakah maksud engkau berdua? Qalata telah berkata ia berdua. La naski, tidak dapat kami mendapat air. Tidak dapat kami mendapat air. Hatta sehingga. Yusdiru, ia beredar. Ar-ri'a'u, oleh pengembala-pengembala. Wa abuna, walhal bapa kami. Syaikhun, seorang yang lanjut. Seorang yang lanjut usia. Seorang yang lanjut usia. Kabir, tua. Kabir ni kadang makna besar. Kadang kalau umur dikatakan sebagai tua. Ya. Macam kita katakan akhi kabir, saudaraku yang tua. Ya. Bukan saudaraku yang besar, saudaraku yang tua. Jadi kalau kepada umur dia katakan kabir itu tua. Kalau sifat apa kadang lain disebut kabir itu besar. Ya. Contohnya ajrun kabir, ganjaran yang besar. Tak boleh ganjaran yang tua, ganjaran yang besar. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-23. Walama warada ma'a Madian. Dan manakala telah sampai ia di mata air Madian. Maknanya dia dah melepasi dah keluar daripada Mesir. Ya, sudah masuk satu negeri lain, negeri Madian. Di situ ada satu perigi. Perigi ni kira kalau tempat lain kering dia tak kering. Ya, perigi ini. Jadi itu disebut sebagai mata air Madian. Ya. Jadi penternak binatang kalau dah petang dia akan berkumpul beratur panjang untuk memberikan minum dia punya kambing-kambingnya atau ternakannya. Jadi wajada alaihi ummatan minan nas, dan telah ia dapati atasnya ada satu umat daripada manusia, yaskuna, mereka memberi minum, mereka mengambil air
mereka mengambil air. Jadi bila sampai kat situ tengok berkerumun orang kat perigi itu mengambil air. Wa wajada min dunihim, dan telah ia dapati daripada selain mereka imra'ataini, ada dua orang perempuan tazudani, ia berdua hampa. Hampa ni mendapatkan air. Dalam ramai-ramai dia pengembala lelaki, hanya dua orang perempuan. Pengembala dua orang perempuan. Jadi diperhatikan oleh Nabi Musa ni, dia menunggu lama, menunggu barisan, tak tahu bila habis barisan ini. Jadi Nabi Musa tergerak hatinya, kesiannya pula. Lama dia nak menunggu, tak dapat giliran. Jadi ditanyalah, qala ma khatbukuma, telah berkata ia, apakah maksud engkau berdua ke sini? Kiranya macam itulah. Qalata, telah berkata ia berdua, la naski, tidak dapat kami mengambil air, hatta yusdiror ri'a, sehingga ia bersurai atau beredar oleh pengembala. Mana bayangkanlah, ditengok oleh Nabi Musa punyalah panjang. Bilalah perempuan ni nak dapat giliran. Tak ada satu pun yang mempelawa, ambillah dulu, tak ada. Masing-masing dia nak juga dulu. Jadi diperhatikan oleh Nabi Musa, kesian, itu yang ditanya. Kemudian perempuan ni tanya lagi, mengatakan lagi, wa abuna syaikhun kabir, dan bapa kami seorang syekh, maknanya dah lanjut usia. Lanjut usia, kabir, tua. Mana yang lanjut usia lagi tua, mana bapaknya dah tua, dia ada anak perempuan 2 orang. Dialah yang membantu mengembala kambing. Baik, sambung lagi ayat seterusnya. Fasaqah, maka telah ia ambil air, lahuma, untuk keduanya. Summa, kemudian, tawalla, telah berpaling ia, ila zilli, kepada naungan. Faqala, maka telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, lima, bagi apa yang anzalta, telah engkau turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin, daripada kebaikan, fakir, amat berharap. Baik, semak semula. Fasaqalahuma, maka telah ia ambilkan air bagi untuk keduanya. Cuba fikir. Sekarang ni orang beratur. Nabi Musa nak potong trip ke? Kalau potong trip, jawabnya bertumbuk, bergaduh. Jadi apa ceritanya? Dekat perigi ni, masing-masing ruang
dipenuhi oleh mereka yang mengambil air. Tetapi ada satu ruang ni ada batu besar. Batu besar ni tak ada orang boleh mengambil daripada batu besar tu. Jadi ruangan lain mereka orang berdiri. Tapi di batu besar tu yang dekat dengan perigi tu, mereka tak boleh buat apa-apa. Sebab ada batu. Jadi Nabi Musa sendiri, bukan ditolong. Sendiri alihkan batu besar. Tak terfikir oleh orang lain. Nabi Musa sendiri, tak ada minta tolong ke apa. Dia alihkanlah batu besar tu. Jadi Nabi Musa pun berdirilah di tepi perigi yang tapak batu besar tu. Jadi dia tak potong trip lah. Kalau potong trip memang kena penumbuk lah. Jadi Nabi Musa alihkan batu tu. Dan dia ambil air daripada situ. Kemudian bila diambilkan air, dia pun berpalinglah. Dia beredarlah daripada perigi itu, jauh daripada perigi itu, ada tempat teduh. Itu dikatakan summa tawalla ila zilli, kemudian dia berpaling kepada naungan. Mana dia berteduhlah, memang panas. Faqala, maka telah berkata ia berdoa lagi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bagi apa yang telah Engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan yang berharap. Ayat ini kalau disusun dengan nahu dia, bunyinya begini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berharap daripada kebaikan bagi apa yang Engkau telah turunkan kepadaku. Jadi kedudukan mengikut nahu, kita kena bunyikan makna dia inni fakirun. Inni fakirun min khairin lima anzalta ilayya. Nampak? Kemudian susunkanlah. Rabbi inni fakirun min khairin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berharap daripada kebaikan. Baru baca lima anzalta ilayya, bagi apa yang telah Engkau turunkan kepadaku. Itu jadi makna yang baiklah. Kalau kita ikutkan harfiah di sini, kita tak nampak. Seperti kalau ikutkan nahu, dia akan nampak inni fakirun min khairin. Macam tu. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berharap daripada kebaikan bagi apa yang Kau telah turunkan kepadaku. Maknanya dalam saat-saat kalau kita berada di sisi Nabi Musa macam ni, eloklah baca doa ni. Semoga, sebab Nabi Musa sebatang kara, dia dah tuju Madian, dia tak ada saudara mara. Kemana dia nak tuju? Jadi sebab itu dia hanya berdoa kepada Allah. Dia mengharapkan kebaikan, sangat mengharapkan kebaikan bagi apa yang Allah turunkan. Itu dia berdoa macam tu. Sebab dia tak tahu nak ke mana lagi dah. Semata-mata dia lari daripada Mesir kerana dia akan dibunuh kalau dia tak lari. Sama lagi. Faja'athu, maka telah datang ia kepadanya. Maka telah datang ia kepadanya. Ihdahuma, oleh salah seorang keduanya. Oleh salah seorang keduanya. Tamshi, ia berjalan. Alastihyai, atas rasa malu.
Qalat telah berkata ia, inna sesungguhnya, abi bapaku, yad'uka ia memanggil akan engkau. Ia memanggil akan engkau. Liyajziyaka, untuk ia beri balasan kepada engkau. Untuk ia beri balasan kepada engkau. Ajra, akan balasan, ma apa yang, sakoita telah engkau ambilkan air, lana untuk kami. Falamma, maka manakala, ja'athu telah datang ia kepadanya, waqassa, dan telah menceritakan ia, alaihi atasnya, al-qasasa beberapa kisah. Qala telah berkata ia, la tahaf, jangan engkau takut. Najauta, engkau telah selamat. Minal qaumi, daripada kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula. Faja'athu ihdahuma. Ya, dalam Nabi Musa tadi terfikir-fikir, termenung-menung, ya, mengharapkan sesuatu daripada Allah, maka telah datang ia kepadanya. Ia itu tengok muannas, ya, ja'at. Kalau lelaki ja'a, tapi ni ja'at, mana perempuan tu datang. Atau juga itu ja'at, ya. Maka telah datang ia akannya kepadanya oleh salah seorang keduanya. Mana tadi kan ada dua beradik perempuan. Jadi salah seorang tu datang, ya, jumpa Musa. Tamshi, ia berjalan alastihya, atas rasa malu. Ialah tak kenal. Ya, tak kenal, tentulah malu. Ya, tapi bapa disuruh juga. Ya. Qalat, telah berkata ia tu perempuan. Ya, kalau lelaki qala. Qalat, telah berkata ia, inna abi yad'uka, sesungguhnya bapaku, ya, bapaku, yad'uka, ia memanggil akan engkau, liyadziyaka, untuk ia beri balasan kepada engkau, ajra, akan balasan, ma saqaita lana,
apa yang engkau telah ambilkan air bagi kami atau untuk kami. Jadi kita bahasakan bapa panggil ya supaya engkau datang ke rumah. Ya, dia nak bagi upah, ya. Yang kau dah tolong kami ambilkan air. Jadi bapa suruh datang ke rumah. Falamma ja'athu, maka manakala telah datang ia kepadanya, mana ringkasannya, Nabi Musa pun datanglah jumpa bapaknya. Iaitu ya, tu ya bapa dia lah. Wa qassa alaihil qasasa, dan telah menceritakan ia atasnya beberapa kisah, berborak-borak lah. Ya. Diceritakan katanya Nabi Musa ya dah sampai rumah orang tua ni, ya. Maka ya berehatlah duduk, ya, kemudian dihidangkan makanan, ya, dan dia pun makanlah bersama dan ya sambil berborak-borak, ya, bercerita-cerita. Jadi apa ceritanya? Cerita Musa lah. Kenapa dia datang ke negeri itu? Ya, apa sebabnya? Dia ceritakanlah macam mana dia kisah dia menumbuk orang. Ya, Firaun ni adalah orang yang zalim, ya. Dia menyembah selain Allah, dia mengaku dirinya Tuhan. Diceritakanlah, ya. Kemudian ringkasannya, qala telah berkata ia ni ia bapa perempuan tadi, la takhaf, jangan engkau takut. Najauta minal qaumiz zalimin, telah selamat engkau daripada kaum orang-orang yang zalim. Ya. Jadi dibagi semangat oleh orang tua ni, engkau sekarang jangan takut. Ya, mereka tak boleh buat apa-apa, engkau dah bukan di Mesir lagi. Engkau di sini engkau akan selamat. Ya, jangan risau. Jadi dibagi semangat oleh orang tua ni, ya. Baik. Sama lagi, qalat telah berkata ia, ihdahuma, oleh salah seorang keduanya. Oleh salah seorang keduanya. Ya abati, wahai bapaku. Wahai bapaku. Istajirhu, jadikanlah buruh oleh engkau akannya. Jadikanlah buruh oleh engkau akannya. Inna, sesungguhnya, khaira, sebaik-baik, man, orang yang, istajarta, engkau jadikan buruh, al-qawi, orang yang kuat, al-amin, lagi dipercayai. Jadi dua anak perempuan ni mendengar je lah, menguping kata orang. Ya, mendengar je lah perbualan ya pemuda ini. Musa ni waktu tu pemuda ini dengan ya bapaknya, ya. Jadi bila didengar tu, ya, menunjukkan dia ni ya datang untuk mencari tempat perlindungan. Jadi bapaknya sudah memberikan
satu perlindungan, engkau sekarang sudah selamat, itu satu perlindungan lah. Jangan risau, engkau sudah selamat. Jadi cadangan daripada anak, salah seorang anak dia kata, ya abati, wahai bapaku, istajirhu, jadikanlah buruh oleh engkau akannya. Inna, sesungguhnya khaira, sebaik-baik manis tajarta, orang yang kau jadikan buruh, al-qawi al-amin, orang yang kuat lagi dipercayai. Jadi si anak ni, dia dah tengok Musa ni kuat. Apa tak kuatnya? Selama ni orang tak boleh alihkan batu di tepi perigi tu. Ya, perempuan ni nampak sendiri yang Musa ni dia boleh alihkan batu tu. Dia ambilkan air kat situ. Jadi dia tengok kuat betul pemuda ni. Ya. Kemudian tengok amanah, ya, boleh dipercayai. Jadi baiknya kalau cadangan dia diterima oleh bapaknya, ya. Jadi dia sebagai anak perempuan ni tak payahlah nak bersesak-sesak untuk mengambil air bagi minum. Dia gembala kambing-kambingnya atau gembalanya. Jadi, ya, cadangan dia macam itulah. Ya. Kalau Musa mau jadi buruh, ya, maknanya ya, selamatlah dia. Selamat tidak bersesak-sesak, ya, dengan lelaki-lelaki lain, ya, yang untuk mengambil air. Jadi cadangan itulah cadangan daripada salah seorang anaknya, ya. Tapi akan datang kita sambung lagi apa ceritanya, ya. Bapaknya setuju atau tidak, ya. Baik, kita nak sambung dengan pelajaran sorof, ya. Kita nak ulang kaji balik pelajaran sorof. Sekejap ya, saya buka. Bab apa hari itu? Pelajaran sorof. Buka mic, mic buka. Boleh maklum. Tasrif apa hari itu? Tasrif nakis. Nakis ni nombor 4, ya. Nakis ni nombor 4. Maknanya tasrif nakis ni pelajaran yang keempat, ya. Apa dia punya latihannya? Roma, ya. Jadi, ya, Roma dia kena buat yang bertanda raid. Yang bertanda raid itu sebagai contoh lah, ya, contoh yang betul untuk tulisan, dalam buku, ya. Baik, kita buat perlahan. Roma mudhari'nya apa? Roma yarmi, ya. Yarmi itu ada ya, ya romim ya, tapi ya tak bertitik lah. Yarmi. Kemudian masdar dia apa? Romyatan. Ya, romyatan ataupun rimayatan. Ya. Masdar ni yang dibagi, ya. Masdar ni dah dibagi, tak payahlah nak fikir-fikir lagi, ya. Amarnya apa? Irmi. Irmi ejaannya alif romim. Tak ada ya, ya. Sebab huruf mutal ni bila jadi amar fi'il nahi, dia hilang. Dia hilang. Jadi hilang ya dia. Alif rom mim saja, irmi. Nahinya la tarmi pun tak ada ya. La tarmi. Ya, jangan letak ya, salah, ya. La tarmi. Kemudian isim fa'ilnya apa? Romin. Itu pun tak ada ya. Ro alif mim. Romin, ya. Isim maf'ulnya marwiyun. Itu ada ya. Marwiyun.
Kalau ya berbunyi boleh letak baris ya. Kalau tak berbunyi tak payah letak bukan tak baris, letak titik, boleh letak titik. Kalau tak berbunyi tu tak perlu letak titik lah. Tapi kalau berbunyi boleh letak titik. Contohnya marwiyun boleh letak titik. Ya tu letak titik marwiyun. Ya isim makan apa? Marman. Marman. Ada ya, tapi ya tak bertitik. Marman. Mim ra mim ya. Marman. Marman. Kemudian zaman marman sama ya. Alat mirman. Mirman pun ada ya juga tapi tak ada titik ya. Marman, mirman. Madi majhul rumia. Jadi ya tu bunyi boleh tak titik. Rumia, ya boleh tak titik. Rumia sebab dia bunyi. Ya. Mudhari'nya majhul yurma. Yurma dia tak ada ya tapi tak ada titik. Ya ro mim ya. Ya ro mim ya. Yurma. Ya. Baik, itu untuk Roma. Untuk Jaro pula. Jaro. Jaro mudhari'nya Jaro yajri. Selalu dalam Quran kita jumpa yajri, tajri, ya, mengalir. Ya. Lari atau mengalir, ya. Kalau orang lari, kalau air mengalir, ya. Jaro yajri. Masdarnya jarian atau pun jarianan. Jarianan, ya. Amarnya apa? Ijri tak ada ya, alif jimro, ijri. Akan dah bagi tahu kalau amar nahi kena buang. Huruf mutalib buang, alif jimro, ijri. Nahi la tajri, sama juga tak ada ya. Isim fa'il jarin. Jarin isim fa'il. Ya. Isim maf'ul majriyun. Itu boleh tak titik. Ada ya. Majriyun. Ya. Makan zaman majron lagi alat mijron ya. Majron mijron ya. Madi majhul juria ada ya tu boleh tak titik juria. Mudhari' majhul yujro. Ro tu ada ya ya. Yujro tapi ya tak bertitik lah. Yujro ya. Okey. Itu untuk jaro. Untuk kafa, kafa billahi syahida wa kafa. Kafa ni mana memadai. Baik, kafa mudhari'nya apa? Yakfi, bukan yuk, yakfi. Ya. Yakfi, ya. Kafa yakfi. Masdarnya apa? Kifayatan. Kifayah. Fardu kifayah. Kifayatan daripada kafa lah. Amarnya apa? Ikfi, alif kafa, ikfi. Tak ada ya, ikfi. Nahi la takfi. La takfi. Tak ada ya. Isim fa'il kafin. Kafin ka alif fa, kafin.
Isim maf'ul makfiyun. Makan makfan. Zaman makfan. Alat mikfan. Bariskan bawah saja. Mikfan. Mikfan. Madi majhul kufiya. Kufiya. Mudhari majhul yukfa. Yukfa tu ada ya tapi tak bertitik. Yukfa. Itu makna memadai, ya. Nombor 4 haka. Mudhari'nya apa? Haka. Menceritakan. Haka tu, haka daripada hikayat, ya. Haka yahki. Masdarnya hikayatan. Hikayatan, hikayat. Hikayat tu kita sebut hikayat tu daripada haka. Amar dia apa? Ihki. Alif hakam. Ihki. Nahi la tahki. La tahki. Isim fa'il hakin. Isim maf'ul mahkiyun. Mahkiyun. Isim maf'ul mahkan. Zaman mahkan. Alat ke bawah mihkan. Alat mihkan ke bawah, ya. Makan mihkan. Madi majhul apa? Hukiya. Mudhari majhul yuhka. Yuhka. Ya hakab ya yuhka. Okey, nombor 4 itu makna menceritakan. Nombor 5 makna mendirikan atau membina, ya. Membina pun ini, mendirikan pun ini. Sebab itu masdar dia binaan. Binaan tu kita sebut biasa binaan. Ya. Madinya bana. Mudhari'nya apa? Bana. Ya beni. Bana ya beni. Masdar dia binaan ataupun bunyanan. Ini dalam Quran ni, ya, yang ditulis 1 2 3 4 5 ni semua dalam Quran ni. Ya, kemudian fi'il amar apa? Ibni. Alif banun. Ibni. Nahi dia la tabni. Tak ada ya, ya. La tabni. Isim fa'il banin. Ba alif nun. Banin. Isim maf'ul mabniyun. Kalau kita belajar nahwu kan sebut mabni. Isim mabni. Isim yang dibina, tak boleh berubah. Isim yang dibina itu mabniyun. Contohnya huwa, huma, hum, anta, antuma, antum tu semua isim mabni. Jadi tidak boleh berubah. Kalau makan apa makan? Isim makan. Mabnan. Mabnan. Zaman mabnan. Alat mibnan. Mibnan. Madi majhul bunia. Bunia. Mudhari majhul yubna. Okey, kalau kita letak mana bena, kalau madi macam mana? Ikut wazan madi. Bena. Telah bena ia. Kalau mudhari ia bena. Ia bena. Kalau masdar benaan.
Kalau amar, benalah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau bina. Ya, kalau isim fa'il, yang membina. Isim maf'ul, yang dibina. Makan, tempat bina. Tempat binaan pun boleh. Menzaman, masa binaan. Alat, alat binaan. Madi majhul, tak madi majhul. Telah, tak ada sangat telah. Telah dibina ia. Kan madi ada telah, madi. Ini madi majhul. Madi majhul letak telah di. Telah dibina ia. Mudhari' majhul, ia dibina. Ia dibina. Kalau ma'ruf ia bina, kalau majhul ia dibina, ya. Baik, ya. Tasrif nakis ni kira dah lulus lah tu, ya. Dah boleh lah tu. Akan datang kita masuk, ya, bab berkaitan sorab lagi, iaitu bab lafif, ya. Lafif. Bab lafif ni dia punya fi'il huruf mutalnya dua di akhir. Ini pelajaran yang kelima, ya. Yang kita pelajari tadi pelajaran keempat nakis. Dia punya huruf mutalnya di akhir. Tapi kalau lafif, dia punya huruf mutalnya dua di akhir. Macam mana dua di akhir ni? Contohnya misal kata saya sebut nawa. Nawa, nun, waw, ya. Macam kita sebut nawa itu raf'al, hadasil, nawa itu. Nawa itu berasal daripada nawa, nun, waw, ya. Jadi huruf mu'talnya waw dengan ya, huruf asalnya hanya nun. Huruf sahih dia nun saja. Jadi macam mana nak buat i'rab dia? Jadi bila nawa mudhari'nya ikutlah yanwi. Masdarnya niatan, niat. Yang kita sebut niatan tu niat, ya. Amarnya inwi, nahinya la tanwi. Jadi hilang huruf ya di akhir, tinggal waw saja, inwi. Daripada nawa jadi inwi, ya. Begitulah seterusnya, ikut latihan, ikut contoh yang dibagi dan latihan atau tamrin, ya, ikutlah wazan yang dibagi, tapi yang dibagi ni yang bertanda right saja, ya. Yang bertanda right tu ikut. Jangan yang ikut mauzun atau yang ikut wazan, bukan, ya. Ikut wazan tu dia belum jadi. Dah jadi tu yang beraid. Baik, saya nak bagi tahu bahawa pelajaran yang mu'tal ni saya tak ada buku dia, ya. Jadi saya tak dapat nak bagi buku dia, jadi kena salin. Kena salin. Yang saya bagi tu salin balik, letak dalam satu buku, tulislah buku sorof. Ya. Daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sekarang nombor 5. Kemudian lepas dah salin semua, baru buat latihan dia, ya. Jadi besok kalau jumpa huruf-huruf mu'tal ni, boleh rujuk balik pada salinan kita. Dia masuk dalam bab apa? Bab misal ke, bab nakis ke, bab lafif ke, kita tahu, ya. Sebab selama ini kita hanya didedahkan dengan huruf-huruf sahih. Huruf mu'tal kita tak didedahkan langsung, ya. Jadi sekarang ni kita laluilah atau harungi huruf-huruf mu'tal ni, ya. Mudah-mudahan kalau kita ulang-ulang balik nanti dah ringan. Kalau tak pernah lalui beratlah. Jadi kita lalui dulu, ya. Kalau kita ulang-ulang balik besok dah ringan, ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini, dan latihan yang baru saya dah dah WhatsAppkan pada grup, ya. Jadi tengok nanti dalam telefon masing-masing, saya dah WhatsAppkan ke situ. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama.